Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan yang amat saya hormati sekalian. Di dalam percaturan politik Malaysia hari ini, Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan bersama Anwar Ibrahim terus bertelagah dan saling merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Dan ada pelbagai persoalan timbul dalam kalangan rakyat dan penyokong-penyokong Anwar Ibrahim serta Pakatan Harapan. Kenapa Pakatan Harapan masih gagal untuk membentuk kerajaan semula di Putrajaya? Kenapa mereka ini tidak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong semula? Walaupun Tun Dr. Mahathir membuat perang psikologi politik berkenaan dengan peletakan jawatan timbalan Menteri Kerja Raya Shahruddin Saleh, juga merangkap Ahli Parlimen Seri Gading semalam, Tun Dr. Mahathir masih gagal untuk mendapat sokongan yang solid untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-9 Malaysia untuk menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Dan paling mengejutkan, hasil daripada perisikan politik dan maklumat sulit yang saya terima telah mendapati bagaimana Tun Dr. Mahathir, Shafie Apdal, Lim Kit Siang Mat Sabu tidak bersetuju untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-9 Malaysia untuk Pakatan Harapan 2.0. Di pihak kem Anwar Ibrahim dan PKR juga tidak mahu bersetuju untuk mencalonkan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri ke-9 Malaysia untuk tim Pakatan Harapan 2.0. Paling mengejutkan, Tun Dr. Mahathir, Shafie Apdal, Lim Kit Siam Mat Sabu, DAP Amanah Warisan tidak bersetuju untuk memberi jawatan yang dilobi oleh Anwar Ibrahim untuk memegang jawatan calon timbalan Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan 2.0. Maka di pihak Anwar Ibrahim dan PKR, hasil daripada perisikan politik menyatakan bahawa Anwar Ibrahim dan PKR dijangkakan akan keluar daripada Pakatan Harapan 2.0 kerana penipuan percaturan politik dan percaturan politik yang tidak adil dan tidak berpihak kepada kem Anwar Ibrahim dan PKR. Setakat ini lebih 30 kerusi parlimen dipegang oleh Anwar Ibrahim, dan tanpa Anwar Ibrahim dan PKR, Tun Dr. Mahathir tidak boleh menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya, dan Tun Dr. Mahathir tidak boleh menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia tanpa sokongan Anwar Ibrahim dan PKR. Dan disebabkan Anwar Ibrahim tidak mahu terperangkap kali ketiga selepas Tun Dr. Mahathir melanggar perjanjian peralihan kuasa jawatan Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang membawa kepada kejatuhan Pakatan Harapan di Putrajaya, maka Anwar Ibrahim dan PKR mengambil percaturan politik secara berhati-hati, tidak mahu dipergunakan oleh Tun Dr. Mahathir untuk kepentingan peribadi ketamakan kuasa Tun Dr. Mahathir. Dalam masa yang sama, Tun Dr. Mahathir, Lim Kit Siam Mat Sabu, Shafie Apdal, warisan DAP dan Amanah memang diketahui oleh Anwar Ibrahim dan PKR dia tidak disokong secara penuh untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Maka Anwar Ibrahim dan PKR sekarang kita tidak terkejut jika dia mengeluarkan ugutan untuk keluar daripada Pakatan Harapan 2.0 tidak lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati sekalian, semalam mesyuarat tertutup antara Tun Dr. Mahathir, Shafie Apdal, Lim Guan Eng Mat Sabu, Mukhris Mahathir dan beberapa orang pemimpin melibatkan Pakatan Harapan 2.0 tanpa kehadiran Anwar Ibrahim dan PKR. Dan di pihak Anwar Ibrahim, mesyuarat tidak rasmi juga tidak disertai oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Shafie Apdal, oleh kem Tun Dr. Mahathir.
Maka inilah realiti percaturan politik Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka mahu memaklumkan kepada penyokong-penyokong mereka, kepada ahli-ahli Pakatan Harapan. Mereka mahu memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bahawa gabungan antara kem Tun Dr. Mahathir dan kem Anwar Ibrahim ini kekal wujud perang besar dan perang dingin untuk merebutkan jawatan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Oleh sebab itu, perang psikologi, perang saraf politik, perang persepsi politik tentang peletakan jawatan Timbalan Menteri Kerja Raya Shahruddin Saleh, iaitu Ahli Parlimen Seri Gading, masih menggagalkan Pakatan Harapan 2.0 untuk kembali berkuasa di Putrajaya. Yang di-Pertuan Agong kekal menilai Tun Dr. Mahathir masih tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia dan masih tidak layak untuk membentuk kerajaan di Putrajaya. Begitu juga dengan kedudukan Anwar Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong menilai apabila Pakatan Harapan 2.0 ini saling berpecah belah, saling bertelaga sehingga saat ini, tidak mempunyai keputusan muktamad, maka Anwar Ibrahim dilihat tidak layak juga untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia bagi membentuk kerajaan Pakatan Harapan 2.0 di Putrajaya. Maka ini bukan salah Yang di-Pertuan Agong, bukan salah Majlis Raja-Raja Melayu, bukan salah Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan salah Perikatan Nasional. Perpecahan antara Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim ini adalah salah percaturan politik Pakatan Harapan 2.0 itu sendiri. Maka saya faham ahli-ahli Pakatan Harapan, Mahacai Totok Tun Dr. Mahathir, Mahacai Totok Anwar Ibrahim, tidak sabar untuk mendengar berita Pakatan Harapan 2.0 kembali berkuasa di Putrajaya. Let's be honest, let's be transparent. Perkara ini tidak akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Hidden hands of political organisation juga di dalam negara Malaysia tidak mahukan Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri semula. Hatta Anwar Ibrahim sampai kiamat tidak boleh menjadi Perdana Menteri. DAP yang dianggap sebagai musuh dan ancaman terbesar kepada national security, yang menjadi ancaman terbesar kepada kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu, DAP yang dilihat sebagai satu kumpulan parti politik yang menjadi musuh kepada asas sejarah pembentukan Negara Persekutuan Malaysia dan asas pembentukan Perlembagaan Bertulis Malaysia, yang terus mencabar institusi Raja-Raja Melayu, tidak akan dilantik sebagai kerajaan semula di Putrajaya. Kerana misi percaturan politik ini sudah selesai, Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu dan Pakatan Harapan telah menghancurkan kerajaan mereka sendiri dan mereka terperangkap dengan percaturan politik ini. Selagi Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim berpecah belah dan mereka kedua-duanya cukup tamak untuk menjadi Perdana Menteri, maka saya ingin tegaskan orang tamak selalu rugi. Saat ini percaturan politik Tun Dr. Mahathir adalah sangat-sangat silap. Siapa kata Tun Dr. Mahathir the Grand Master of Politics? Siapa kata percaturan politik Tun Dr. Mahathir ini cukup hebat? Tidak cukup hebat, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Tun Dr. Mahathir adalah satu-satunya Perdana Menteri yang menggulingkan kuasanya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia, meletakkan jawatan secara nyanyuk dalam keadaan Yang di-Pertuan Agong menyatakan jangan letak jawatan. Tetapi Tun Dr. Mahathir tetap nyanyuk dan percaturan politiknya cukup gila dan cukup bodoh. Dia mahu meletakkan jawatan sebagai PM ke-7. Setelah dia sedar beberapa hari selepas peletakan jawatan itu adalah tindakan yang salah,
tindakan paling nyanyuk Tun Dr. Mahathir, dia mahu lagi menjadi Perdana Menteri. Maka persoalan daripada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu serta rakyat Malaysia adalah very simple. Kalau Tun Dr. Mahathir cukup gila mahu menjadi Perdana Menteri, kenapa Tun Dr. Mahathir bodoh-bodoh mahu letak jawatan sebagai PM ke-7 dalam keadaan yang di-Pertuan Agong merayu jangan letak jawatan? Ini adalah satu paradoks dan pertentangan yang cukup-cukup dahsyat, yang cukup-cukup lucu, yang cukup-cukup lawak, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan percaturan politik yang bijak. Percaturan politik apa yang hebat dalam diri Tun Dr. Mahathir? Apabila Pakatan Harapan yang dia hancurkan sendiri daripada dalam, kemudian hari ini dia mengharapkan bantuan daripada ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan untuk kembali menjadi PM ke-9 bagi menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan bodohnya ahli-ahli Parlimen PKR, DAP dan Amanah, mereka sudah tahu agenda politik peribadi Tun Dr. Mahathir, mereka masih mempercayai Tun Dr. Mahathir. Pakatan Harapan sendiri tahu Pakatan Harapan itu hancur daripada dalam kerana Tun Dr. Mahathir. Tetapi itulah kegilaan dan nyanyuknya Anwar Ibrahim, Lim Kit Sian dan Mat Sabu, tuan-tuan dan puan-puan. Paling lucu dan paling lawak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tun Dr. Mahathir kehilangan Parti Bersatu. Tun Dr. Mahathir kehilangan jawatan pengerusi Parti Bersatu. Apakah ini percaturan politik yang bijak? Ini percaturan politik bodoh, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau meletakkan jawatan sebagai pengerusi Parti Bersatu pada 24 Februari 2020. Dan ROS mengesahkan it is a valid resignation from him. Dan dia bukan lagi pengerusi Parti Bersatu sehingga saat ini. Mukhris Mahathir tidak mendapat jawatan Menteri Besar Kedah. Is this a good political strategy? Percaturan politik yang sangat bijak? No. Tun Dr. Mahathir menggulingkan jawatannya sendiri dan kerajaannya sendiri sehingga anak beliau, empire kuasa anak beliau dalam kerajaan negeri Kedah hancur sekelip mata. Ini percaturan politik yang tidak bijak Tun Dr. Mahathir. Wahai penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir yang masih gagal membaca politik Malaysia. Akhir sekali, apabila Tun Dr. Mahathir terus menghina kuasa yang di-Pertuan Agong dan menentang institusi Raja-Raja Melayu, asas percaturan politik negara Malaysia adalah cukup simple. Mana-mana ahli politik menghina dan mencabar kedaulatan kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak akan lagi menjadi Perdana Menteri dan tidak akan lagi menjadi kerajaan. Apakah tindakan Tun Dr. Mahathir menghina kuasa yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia adalah percaturan yang sangat bijak? Ini adalah percaturan secara real politiknya tidak bijak. Dan ini adalah percaturan politik yang paling-paling bodoh dalam sejarah politik negara Malaysia. Sebagai kesimpulan, anda percaya ataupun tidak, anda setuju ataupun tidak, yang di-Pertuan Agong tidak akan melantik Tun Dr. Mahathir sebagai PM ke-9 Malaysia. Apatah lagi Anwar Ibrahim juga tidak akan dilantik oleh yang di-Pertuan Agong sebagai PM ke-9 Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh sebab itu, ini adalah pengakhiran kepada legasi politik Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim yang tidak boleh diselamatkan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Game is over, Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Terima kasih.